أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin Kampung Bukit Canggang, yang dimuliakan para ahli ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia rahmat dan keizinannya dapat kita berkumpul bertemu pada malam ini, sama-sama salat fardu maghrib secara berjemaah, dan sedikit waktu yang ada antara maghrib dan isya kita isi dengan pengajian kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Muhammad Hilmi Hanis bin Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah, yang bermaksud bagi golongan lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat, dan bagi perempuan juga ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada sedikit atau banyak daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, yakni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menambah timbangan amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dapat mengetahui berapa yang Allah peruntukkan. Yang dikatakan tadi ada bahagian untuk lelaki, ada bahagian untuk perempuan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita tahu yang lelaki dapat berapa, yang perempuan dapat berapa menurut neraca syariat. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-16 berkait dalam bab hukum faraid. Hukum yang berkaitan dengan faraid ada dua bahagian, iaitu bahagian yang pertama berkenaan dengan hukum pelaksanaan. Hukum pelaksanaan maknanya hukum mengaplikasi. Saya yakin kita semua, kalau tak semua, boleh kata 95% tu dalam tangan dah, pasti akan terlibat dalam urusan
pembahagian pusaka. Sama ada kita yang meninggal dunia, si mati, atau kita waris yang mewarisi harta pusaka ayah atau ibu kita. Jadi semua di kalangan kita ini, di Malaysia inilah, saya kira lebih 90% akan terlibat. Bermakna wajib pada hukum syarak untuk kita mengaplikasikan atau dalam erti kata lain melaksanakan hukum faraid. Apabila seseorang meninggal dunia, maka wajib bagi setiap ahli warisnya melaksanakan hukum faraid. Sering saya tekankan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Bila kata wajib, apa makna wajib dalam usul fiqh? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Lawannya haram. Buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. 5 hukum taklifi yang wajib apa dia? Buat dapat pahala, tinggal berdosa. Makna tak ada pilihan lain. Tak ada 2 pilihan, satu ni je. Sama ada suka ataupun tidak, sama ada senang ataupun tidak, wajib mesti kita laksanakan. Kalau tak buat, berdosa. Semua waris kalau enggan melaksanakan, hukumnya berdosa. Kerana hukum pelaksanaan adalah wajib. Terdapat beberapa dalil tentang kewajiban tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil daripada Al-Quran iaitu dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍah. Yang saya bacakan pada awal tadi. Bagi orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat. Dan bagi orang-orang perempuan pula ada bahagian mereka daripada peninggalan ibu bapa dan kerabat, sama ada banyak atau sedikit daripada harta yang ditinggalkan itu, iaitu bahagian yang telah diwajibkan, nasiban mafruḍah, iaitu bahagian yang telah diwajibkan. Wajib di sini maksud pelaksanaannya. Wajib kita berikan kepada waris yang berhak. Kita sebagai waris yang sulung, mentang-mentang kita yang sulung, adik-adik hormat kepada kita, kita mengambil keputusan sendiri, mengurangkan bahagian adik, melebihkan bahagian kita, hukumnya haram. Memakan harta secara batil. Kerana pelaksanaan faraid hukumnya wajib, nasiban mafruḍah, yang telah ditetapkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Yusikum. Yusi ni kata ulama diperintahkan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, umat Islam, untuk apa? Fi auladikum, untuk mengenai pembahagian pusaka kepada anak-anak kamu. Allah perintahkan kita untuk apa? Pelaksanaan tentang pewarisan bagi anak-anak kamu. Auladikum. Sambungannya lidzakari mithlu hazzil unthayain, yang mana lelaki 2 bahagian dan perempuan 1 bahagian. Ini perintah Allah. Yusikum. Allah perintahkan kepada kita supaya berikan faraid, bahagian pusaka kepada anak-anak si mati dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fariidatan minallah, yang bermaksud pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah fariidah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. Wasiyatan minallah, dan tiap-tiap hukum itu ialah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat yang ke-12.
Tilka hududullah, surah An-Nisa ayat yang ke-13. Apa maksudnya? Segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-176, apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum ini, yakni berkait tentang faraid kepada kamu, antadillu, supaya kamu tidak sesat. Daripada ayat-ayat semua ini yang kita dapati hukum pelaksanaan adalah perintah Allah, ketetapan Allah, kewajiban Allah, dan Allah terangkan akibatnya. Sekiranya kita ingkar, kita berpaling, maka kita akan sesat. Kerana dalam perintah tersebut Allah kata, Allah menerangkan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah dah terangkan dah secara terperinci, suami berapa, isteri berapa, ayah berapa, ibu berapa, anak-anak berapa, supaya apa? Supaya lakum an tadillu, supaya kamu tidak sesat. Daripada as-sunnah an Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin. Rawahul Bukhari. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni ahli fardu. Adapun baginya, maka bagi waris lelaki yang paling dekat dengan nasabnya, iaitu asabah. Nanti kita akan masuk waris-waris yang mendapat fardu, ashabul furud, dan juga waris-waris yang mendapat asabah, yakni baki. Kita dengar baki mungkin sikit, tak semestinya. Boleh jadi baki lagi banyak daripada yang fardu. Anak lelaki ni biasa dapat baki, dan anak lelaki yang biasa bahagiannya paling besar. Dalam hadis lain, an Abi Umamah Al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah qad a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Rawahu Ahmad. Daripada Abi Umamah Al-Bahili berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya menurut ayat-ayat pembahagian pusaka. Suami berapa Allah terangkan dah. Ketahuilah, kata Nabi, tiada wasiat kepada ahli waris. Ini kita bincangkan yang sebelum ini, adanya cara wasiat wajibah yang diamalkan sebelum muktamad tentang keputusan faraid. Setelah datangnya Islam, adanya wasiat wajibah yang mewajibkan kepada seseorang yang hampir mati supaya wajib melaksanakan wasiat kepada ibu bapa dan kerabatnya. Maka turun wahyu kepada Nabi. Nabi mengatakan la wasiyata liwarithin, kerana selepas turun ayat tersebut, turun lagi ayat-ayat berkaitan tentang pusaka dengan lebih terperinci tentang suami berapa, isteri berapa, sehingga akhir. Kemudian Nabi menegaskan tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Jika ada, maka ia tidak wajib dilaksanakan oleh waris. Tidak timbul isu anak derhaka, tidak timbul isu anak yang tidak mengenang budi, kerana syariat lebih diutamakan daripada perintah ibu bapa. Ibu bapa selagi mana tidak bertentangan dengan syariat, wajib untuk kita patuh. Adapun perintah yang bertentangan dengan syariat, tidak wajib untuk kita patuhi. Termasuk dalam urusan wasiat. Sekiranya tidak mencukupi syarat sah ataupun syarat wajib untuk waris melaksanakan wasiat, maka tidak wajib bagi waris untuk melaksanakan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan syurga bagi ahli waris yang patuh dan taat kepada perintah Allah taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dengan melaksanakan hukum faraid. Manakala bagi mereka yang tidak mahu mengikut hukum Allah Ta'ala dan menentukan pembahagian mengikut akal dan hawa nafsu mereka, maka nerakalah tempat mereka di akhirat kelak. Itulah balasan Allah Ta'ala bagi mereka yang ingkar. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13. Tuan-tuan boleh buka Al-Quran, lihat ayat 11, ayat 12. Allah menerangkan dengan jelas bahagian suami, isteri, ibu bapa, anak-anak, saudara. Jelas Allah dah tentukan. Tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang pembahagian pusaka. Kerana dalam ayat-ayat tersebut jelas Allah menerangkan suami 1/2, suami 1/4, isteri 1/4, isteri 1/8, ayah ibu 1/6, 1/3, asabah. Jelas. Maka tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang pembahagian atau bahagian bagi ahli waris faraid. Ayat yang ke-13 Allah sambung. Apa kata Allah? Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Yang bermaksud segala hukum yang tersebut, yakni pembahagian pusaka, pembahagian kepada anak yatim, pembahagian wasiat faraid, adalah batas-batas syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa batang sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Lihat ayat selepasnya yang ke-14. Apa kata Allah? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabum muhin. Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya, merujuk kepada ayat sebelumnya tentang ketentuan faraid. Apa kata Allah? Dan melampaui batas syariatnya, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, kekallah dia di dalamnya, khalidan fiha, dan baginya walahu azabum muhin, azab siksa yang amat menghinakan. Surah An-Nisa ayat yang ke-14. Daripada dalil ini, ulama menetapkan hukum, mengistinbat hukum dari dalil ini, hukum pelaksanaan faraid adalah wajib. Bila kata wajib, kita ingkar, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Na'udzubillah. Sanggup masuk neraka. Na'udzubillah. Seringan-ringan siksaan di neraka tidak dibakar. Allah tak bakar hambanya yang masuk dalam neraka, itu balasan paling ringan. Tetapi dipakaikan dengan kasut dari neraka. Bila mana hamba itu memakai kasut dari neraka, panas kasut itu sehingga menyebabkan otaknya menggelegar. Ini seringan-ringan balasan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kullu lahmin nabatat min haramin, kata Nabi. Tiap-tiap daging yang masuk dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah tempat utamanya. Sahabat tanya, kayu sugi sikit pun masuk ke Rasulullah? Sekalipun kayu sugi. Berapa nilai kayu sugi? RM1, RM2. Ambil hak orang lain, masuk poket kita secara batil, fannaru aula bih, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, berkait tentang hukum mempelajari ilmu faraid dan menentukan pembahagian kepada ahli waris. Adalah fardu kifayah bagi umat Islam mempelajarinya, iaitu hanya sebahagian umat Islam yang wajib mempelajari ilmu ini. Seseorang itu tidak wajib mempelajarinya jika telah ada orang lain yang menunaikan kewajipan tersebut. Ilmu yang fardu ain cuma ada 3.
ilmu berkait tentang tauhid ketuhanan, ilmu berkait tentang syariat, solat kita, wuduk kita, taharah, ilmu yang berkait tentang akhlak, tasawuf kita. Selain daripada 3 ilmu ini, hukumnya fardu kifayah. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Sebahagian buat, yang lain gugur kefarduan. Maka bila orang lain nak buat juga, bukan jadi fardu tetapi jadi sunat, kerana dah gugur kefarduan disebabkan dilaksanakan oleh sebahagian yang lain. Qala al-Imam Ghazali an ilmi al-mirathi ajma'atil ummatu ala annahu min furudil kifayah. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkenaan ilmu pusaka, para ulama muktabar telah bersepakat bahawa ilmu ini daripada ilmu yang fardu kifayah. Walaupun begitu, hukum mempelajarinya menjadi sunat apabila kewajipan itu telah ditunaikan. Bila kita dah belajar, sebahagian orang kampung Bukit Canggang dah belajar, maka yang lain gugur kefarduannya, dah tak berdosa. Tetapi kalau mereka nak belajar juga, jadi hukum sunat. Ini makna fardu kifayah. Belajar fardu kifayah. Orang yang boleh menentukan fardu kifayah, tetapi pelaksanaannya fardu ain kepada semua ahli waris. Jangan salah faham. Jangan ingat, oh fardu kifayah ke? Oh tak apalah, boleh pilih lagi. Tak. Pelaksanaan fardu ain kepada semua waris, tetapi belajar fardu kifayah. Yang boleh menentukan fardu kifayah, tak wajib kepada semua umat untuk tahu cara pembahagian, tak wajib kepada semua umat untuk belajar tentang faraid. Jadi fardu kifayah. Banyak ilmu fardu kifayah. Ilmu tajwid pun fardu kifayah. Hukum mempelajari tajwid fardu kifayah. Tetapi ingat, bila kita baca Al-Quran, fardu ain kepada pembaca dengan bertajwid. Maknanya bila kita nak baca Al-Quran, menjadi kewajipan pada kita baca dengan bertajwid. Sebab tu dalam ulama Syafi'i, belajar tajwid ada fardu ain pada surah Fatihah. Kerana apa? Fatihah merupakan rukun dalam sembahyang. Tak semua hukum tajwid ada dalam surah Fatihah, tetapi kita semua wajib belajar tentang tajwid dalam surah Fatihah. Panjang pendeknya, dengungnya, apa lagi, makhrajnya, sifat hurufnya. Kerana ini merupakan salah satu syarat sah sembahyang. Antaranya mengetahui cara solat. Dan bagi orang awam, dalam kitab Matlaq ada disebutkan syarat sah solat, salah satunya hendaklah mengetahui cara kaifiat solat. Dan sekurang-kurang bagi orang awam, dia mengatakan bahawasanya semua yang sunat itu rukun, sudah memadai. Sebenarnya rukun ada 13, tetapi bagi dia yang sunat ab'ad, yang sunat hayat pun rukun juga. Tak apalah, kira memadai sah sembahyangnya, selagi mana dia tidak menganggap yang rukun itu bukan rukun. Maksudnya apa? Wajib juga kita belajar tentang rukun sekurang-kurang. Tak nak belajar tentang sunat ab'ad, sunat hayat, tak apa dah. Tetapi yang rukun wajib kita belajar. Supaya apa? Tak termasuk ditakuti kita menganggap yang rukun itu sebagai sunat atau bukan rukun. Bila kita menganggap begitu, batal, tak sah sembahyangnya, tak cukup syarat sah sembahyang. Kepentingan mempelajari ilmu faraid. Sedia maklum bahawa mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Namun begitu, ilmu ini merupakan satu ilmu yang sangat penting dan dipandang tinggi oleh syarak. Tanpa ilmu ini, pembahagian harta pusaka akan menjadi sukar, kerana setiap ahli waris tidak mengetahui bagaimana cara pembahagian itu. Malah akan ada ahli waris menuntut hak masing-masing berlandaskan akal dan nafsu mereka. Ini membawa kepada perselisihan dan perbalahan sesama mereka sehingga merosakkan hubungan kekeluargaan. Berlaku tak? Banyak berlaku. Bila tak faham,
Masa mak ayah ada, elok rukun tangga hubungan adik-beradik. Bila mak ayah dah tak ada, berebut tentang harta. Masing-masing mengatakan aku yang berhak dapat lebih. Yang tu pun kata begitu. Aku yang jaga arwah mak 10 tahun lumpuh, aku yang keluar belanja, aku yang jaga makan pakainya, aku yang patut dapat lebih. Ini semua akal dan nafsu semata-mata, kerana tak tahu dan tak faham. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, saya yakin kalau kita semua faham tentang faraid, tak timbul isu perselisihan, tak timbul isu perbalahan di kalangan adik-beradik. Kerana masing-masing faham, masing-masing tahu tentang hukum. Timbul masalah-masalah ini dengan sebab tak faham, dan buat-buat faham, buat-buat lebih pandai mengikut akal dan nafsu masing-masing. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya ialah galakan daripada Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, ta'allamul Qur'ana wa'allimuhun nas wa ta'allamul fara'idha wa'allimuha fa inni imru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yushiqu ay yakhtalifa ithnani fil faridati wal mis'alati fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Ta'allamul Quran. Nabi perintahkan kepada kita belajar tentang Al-Quran, tajwidnya, kemudian bacaannya, kemudian ajarkan kepada orang lain. Walhal hukumnya fardu kifayah, tetapi perintah dari Nabi supaya kita belajar tentang Quran dan ajarkan. Dan Nabi sambung, apa kata Nabi SAW, wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha, dan pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia. Sesungguhnya kata Nabi, aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, yakni wafat, dan ilmu akan hilang dengan kematian ulama yang mempunyai ilmu tersebut. Sesungguhnya aku sangat resah dan takut jika nantinya ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan dan permasalahan lainnya, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang sanggup meleraikan dan menyelesaikan masalah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis ini Nabi SAW perintahkan kita belajar Al-Quran. Hari ini kalau kita tanya dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah rendah, yang sekolah tadika pun dah pandai baca Quran, kerana ada proses pembelajaran, ada subjek Al-Quran di sekolah-sekolah. Anak-anak yang kecil bukan hanya pandai membaca, bahkan ada yang hafaz Quran, baik bacaannya, tajwidnya betul, siap qiraatnya lagi, taranumnya lagi. Alhamdulillah. Kerana ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis yang sama, Nabi perintahkan kita belajar tentang faraid. Hari ini kalau kita tanya orang dewasa, di kalangan 100 orang, contoh, agak-agak berapa orang boleh jawab faham dan tahu tentang faraid? Perintah yang sama, dalam hadis yang sama, tetapi Al-Quran kita ambil penekanan, tetapi dalam faraid kita krik sedikit, kerana persepsi kita di kalangan masyarakat masih tebal dalam fikirannya. Bila sebut tentang faraid, akan timbul persepsi yang macam-macam, kubur merah lagi, sibuk cerita tentang harta. Persepsi-persepsi yang negatif berkait tentang faraid, yang menyebabkan masyarakat jauh dan tidak mahu belajar tentang faraid. Sedangkan ini tuntutan Nabi dalam hadis yang sama. Dalam hadis yang sama Nabi perintahkan belajar Al-Quran dan ajarkan. Begitu juga belajar faraid dan ajarkan kepada manusia.
Bahkan di hujung hadis ini, Nabi lebih merisaukan keadaan jika tidak ada orang yang tahu tentang ilmu faraid, maka berlaku pergaduhan, pertelingkahan, permusuhan di kalangan dua orang bersaudara disebabkan tidak ada orang yang tahu dan mampu untuk meleraikan. Berlaku tak hari ini? Banyak sangat berlaku. Banyak sangat berlaku. Adik-beradik putus saudara sebab harta. 3-4 tahun dah tak balik kampung berjumpa adik-beradik lepas kematian mak ayah sebab harta. Berebut tentang harta. Yang tu kata dia patut dapat banyak, yang ni kata aku patut dapat banyak. Masing-masing menegakkan benang yang basah mengikut akal dan nafsu masing-masing. Berlaku banyak pada saat ini. Ketika Nabi SAW katakan 1400 tahun yang dahulu, sebelum kita hidup dah berlaku perkara ini. Apatah lagi sekarang ini di akhir zaman. Saya sering terlibat dalam urusan penyaksian di pejabat daerah. Penyaksian ni maknanya perpindahan milik borang 14A. Dan kadang-kadang sering orang datang, pakcik-pakcik, wak-wak, haji-haji dengan anak-anak datang. Bila tanya, Ji nak buat urusan apa? Nak pindah nama geran tanah kepada nama anak. Tak apalah, saya uruskan lah, kerana itu kerja saya sebagai penolong pentadbir tanah Kuala Langat. Tapi sambil-sambil tu saya kadang-kadang tanya, Ji, anak semuanya berapa orang, Ji? Jadi dekat situ kita tahu yang orang ni bagi dekat anak-anak tertentu ke ataupun dibagi kepada semua anak-anaknya. Anak ada 6 orang semuanya. Ini yang ada ni 2 orang je, Ji. Yang 4 orang dah dapat dah, ada bahagian dia orang. Alhamdulillah lah. Maknanya dia faham lah, dia nak hibah masa hidup dia, dia nak bagi siap-siap. Bila dah berlaku hibah, sekalipun belum tukar nama pada geran, harta tersebut dah tak termasuk lagi dalam harta pusaka untuk difaraidkan. Ada juga yang berlaku, Ji, anak-anak lain tahu tak? Tak tahu. Yang ni saya bagi dekat yang ni je. Tak apalah, tu hak dia. Harus kita nak bagi kepada sesiapa saja harta kita, sekalipun kepada orang yang bukan Islam. Harus. Kerana waktu kita hidup. Tetapi timbul tak agak-agak perbalahan selepas kematian? Banyak berlaku bila hibah diberikan kepada anak-anak yang mana adik-beradik yang lain tak tahu. Selepas kematian timbul perbalahan. Kalau yang dah sempat tukar nama tak apa, itu dah bahagian dia. Yang tak setuju ke, yang tak setuju ke, tetap kena terima juga sebab dah tukar nama. Tapi kalau belum tukar nama, apa bukti ayah bagi kat kau? Ni nama belum tukar lagi. Gaduh, berbalah, banyak sangat berlaku. Jadi kadang-kadang bila yang datang tu, selalu saya tanya, anak-anak lain dah dapat, Ji? Dapat, Alhamdulillah. Saya tak nak nanti kalau saya dah tak ada, anak-anak bergaduh. Alhamdulillah, dia dah faham. Kita ni sepatutnya kita kena tahu, buat satu fail peribadi, senaraikan harta-harta yang kita ada. Daripada sebesar-besar harta sehingga sekecil-kecil harta. Kalau kecil susah, ambil yang besar-besar dah lah. Tanah, rumah, kenderaan, senaraikan waris yang kita ada berapa orang, dan kita tentukan mengikut faraid. Yang ni dapat berapa, ni dapat berapa. Bila kita dah tahu, kita sebagai manusia biasa, mungkin kita ada ihsan pada anak yang lain, kita sayang yang lebih kepada yang bongsu contohnya. Itu hak kita. Kita nak bagi kepada siapa pun, kita tengok-tengok yang bongsu ni perempuan, yang lain semua lelaki, yang lain semua dapat banyak, yang perempuan dapat sikit. Masa hidup inilah kita nak berikan lebihan kepada yang perempuan tadi. Sebab kita dah tahu. Banyak yang berlaku tak tahu. Kadang-kadang dia menganggap yang bukan waris pun
dapat pusaka. Contoh, menantu, anak angkat. Yang ini bukan waris. Bila kita tahu yang ini bukan waris, masa hidup kita harus boleh untuk buat hibah siap-siap. Bagi siap-siap masa hidup 1 ekar dekat anak kita ni sebab dia anak angkat. Tapi kita anggap macam anak sendiri dah. Anak susuan isteri kita, menyusu dengan isteri kita, jadi mahram kepada adik-beradik susuan dia, anak-anak kita yang betul. Kita sayang dia macam anak sendiri. Nak bagi kat pusaka, dia takkan dapat kerana dia bukan waris. Jadi kita bagi hibah siap-siap masa hidup. Atau nak bagi wasiat siap-siap masa hidup pun boleh. Selagi mana bila wasiat bukan kepada waris. Tapi kalau berbalik pada masalah tadi, anak perempuan dia waris, dia dapat sedikit daripada yang lelaki, kita bagi hibah siap-siap supaya bila kita mati nanti masing-masing dapat sama rata. Bila dah meninggal dunia, tak ada istilah lagi sama rata, wajib mengikut faraid. Nak keluar takharuj boleh dengan 3 syarat yang saya sebutkan pada Jumaat yang lepas. Mesti di kalangan ahli waris akil baligh, tahu dahulu jatah atau bahagian mengikut faraid. Yang ketiga, rela hati. Rela hati ni yang penting ni. Kalau yang tak setuju tu, wajib kita bagi bahagian dia mengikut faraid. Terdapat beberapa hadis Rasulullah SAW dan pandangan daripada para sahabat baginda dalam menggalakkan umat Islam mempelajari ilmu faraid. Di antaranya hadis yang kedua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ta'allamul faraidha wa 'allimuhun nas, fa inni mru'un maqbudun wa inna hadzal ilma sayaqbidu wa tazharul fitan hatta yakhtalifathnani fil fariidati fala yajidani may yaqdiya fiha." Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah ia kepada manusia. Sesungguhnya aku manusia biasa yang akan meninggal dunia juga, dan sesungguhnya ilmu ini akan hilang dengan kematian yang mempunyai ilmu tersebut, dan timbulnya fitnah sehingga ada orang yang bertengkar tentang pembahagian warisan, akan tetapi mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikan pembahagian tersebut. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul faraidha wa 'allimuha fa innaha nisfu ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan, dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Darul Qutni. Berdasarkan hadis tersebut, ilmu faraid itu merupakan setengah daripada ilmu. Perkara ini menurut pandangan ulama adalah kerana manusia itu terbahagi kepada 2 keadaan. Yang pertama, keadaan semasa kita hidup. Maka bila kita hidup, ilmu yang berkait tentang hidup, solat, puasa, zakat, sedekah, haji, umrah, mana-mana ilmu yang berkait semasa kita hidup terbahagi kepada ilmu semasa hidup. Adapun yang kedua, keadaan mati, iaitu berkait dengan pusaka, faraid, wasiat dan sebagainya. Ini kata ulama, dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahawasanya ilmu faraid ini adalah 1/2, separuh daripada ilmu yang ada. Maka ulama menafsirkan bila dikatakan separuh itu kerana ilmu ini terbahagi kepada 2 sahaja. Ilmu semasa kita hidup dan ilmu selepas kita mati nanti. Maka yang selepas kita mati ini, inilah dia ilmu faraid. Galakan daripada para sahabat baginda Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Khattab telah berkata, ta'allamu sunnah wal faraidha wal lahna kama ta'allamuna al-Quran. Pelajarilah ilmu as-sunnah, faraid dan ilmu bahasa Arab sebagaimana kamu mempelajari Al-Quran. Pada tahun ke-18 Hijrah,
Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu telah pergi ke negeri Syam untuk mengajar ilmu faraid kepada penduduk di sana. Ini jasa ataupun tauladan yang ditunjukkan oleh para sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan khalifah. Beliau sendiri yang pergi ke Syam untuk berdakwah mengajarkan tentang ilmu faraid. Kesungguhan para ulama dalam menyebarkan ilmu faraid, disebabkan ilmu faraid amat penting, para ulama banyak menghabiskan masa mereka dalam mempelajarinya dan mengajarinya. Malah terdapat juga ulama yang mencipta kaedah-kaedah tertentu yang mudah untuk menguasai ilmu ini, seperti kaedah jadual segitiga oleh Asy-Syaikh Nabil Kamaluddin, kaedah matan syair Arjuzah oleh Asy-Syaikh Abdul Fattah Abdul Ghani, matan syair Ar-Rahabiyah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Ali, matan syair Al-Maysurah oleh Asy-Syaikh Salah Al-Ja'fari, matan syair Uddah Al-Farid oleh Syekh Sa'id bin Sa'ad, kaedah Syajaratul Mirath oleh Al-Fadil Ustaz Imam Malik Nasirin dan Al-Fadil Ustaz Jabal Alam Syah, kaedah Fajar oleh penyusun sendiri dan kaedah-kaedah yang lainnya. Al-Fadil almarhum Ustaz Jabal Alam Syah merupakan guru saya dalam faraid. Sama-sama kita sedekahkan Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Beliau wafat pada 20 Ramadan bersamaan 2 Mei tahun 2021. Saya mengaji dengan beliau, mendapat sanad dari beliau dan diizinkan untuk mengajar bersama-sama dengan penulis kitab ini, Al-Fadil Hilmi Hanis bin Muhammad. Kami berguru dari guru yang sama, cuma sahabat saya ini dia advance sikit. Dia kaji untuk buat formula, menulis, buat kitab dan sebagainya. Saya tak ada masa. Tak ada masa nak menulis. Kadang-kadang Facebook pun dah bersawang. Nak komen apatah lagi. Jadi kami belajar mendapat sanad dari guru yang sama sewaktu di Mesir, di Azhar, di Kahirah, dan almarhum dimaklumkan wafat disebabkan COVID pada tahun 2021. Sahabat yang mahir ilmu faraid, sahabat Nabi SAW yang paling bijak dalam ilmu faraid ialah Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ini terbukti dengan jelas apabila Rasulullah SAW sendiri yang memuji beliau. An Abi Qilabah an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW afradukum Zaidun bin Thabit. Daripada Abi Qibalah, daripada Anas radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, di kalangan kamu yang terlebih pandai ilmu faraid ialah Zaid bin Thabit. Nabi SAW mengakui di kalangan sahabat-sahabat baginda yang paling mahir, yang paling faqih adalah Zaid bin Thabit tentang faraid. Baginda SAW memujinya adalah kerana beliau dapat memberikan jawapan yang paling tepat dan paling pantas berbanding sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di Al-Jabiyah, Syam. Beliau berkata, barang siapa yang ingin bertanya tentang masalah faraid, maka jemputlah Zaid bin Thabit datang. Umar Al-Khattab juga mengakui dan menyuruh orang kalau nak tanya tentang faraid ni di Syam, panggillah Zaid bin Thabit datang. Kerana Zaid bin Thabit ini antara sahabat yang paling bijak, paling pandai, paling mahir, paling pantas untuk membuat keputusan dalam faraid. Yang lain pun tahu, cuma Nabi mengakui Zaid bin Thabit ini adalah yang paling mahir, paling pantas. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Dah azan insya-Allah. Ini seminit.
Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, ianya merupakan penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan rekaan para ulama. Bukan rekaan ataupun ijtihad daripada para imam, tetapi penentuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, 12 dan 176 seperti mana yang telah dinyatakan sebelum ini. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, untuk ibu, anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu wa taala setelah menerangkan pembahagian tersebut, tilka hududullah, segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Azan Isya kita beri laluan, kemudian kita sambung sedikit insya-Allah. Sedikit je. La ilaha illallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ala sayyidina Muhammad wa wasilata wal fadila wa ba'thal maqamal mahmud. Kita sambung sedikit boleh ya? Saya minta ambil masa sedikit lah. Saya datang dari jauh, dari Batu Lau, bagi cana lebih sikit ya. Kepentingan dan keistimewaan yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Wa an Abdullah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun madiyatun wa fariidatun adilatun. Dan daripada Abdullah bin Amr bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3 dan selain itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu ayat-ayat berkenaan dengan hukum, ayat-ayat muhkamat, sunnah yang betul, sunnah yang sahih, dan ilmu faraid yang adil. Yang ketiga, kelebihan dan keistimewaan, kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Di antara kehebatan ilmu ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Antaranya iaitu yang pertama berkait dengan ilmu ibadat seperti bab nazar, seperti bab badal haji, seperti bab zakat, berkait dengan ibadat. Kerana ini antara perkara-perkara yang perlu diutamakan sebelum faraid, berkait tentang hutang si mati dengan Allah. Zakatnya adakah tertunai? Kalau misal kata ada dia buat bernazar, maka wajib waris laksanakan nazarnya. Kalau misal kata ada belum buat haji lagi, ada kemampuan tapi belum sampai panggilan, belum sampai giliran, maka wajib waris untuk buat badal haji. Yang kedua, ilmu muamalat, berkait tentang ekonomi, berkait tentang riba, hutang. Nanti kita akan jumpa permasalahan-permasalahan ini berkait tentang muamalat. Yang ketiga, berkait dengan ilmu pernikahan, munakahat, seperti contoh dalam hal talak, dalam hal nikah. Adakah orang yang ditalak, isteri yang ditalak masih lagi dikira sebagai waris? Nanti kita akan ada kaitannya dengan ilmu munakahat. Kemudian anak yang berada dalam kandungan, janin belum lahir lagi, adakah sebagai termasuk dalam waris? Kemudian ilmu jinayat seperti contoh pembunuhan, yang mana kita sudah maklum pembunuhan adalah perkara yang boleh menghalang seseorang daripada mewarisi pusaka. Dan bagaimana kriteria pembunuhan ini? Adakah dengan sengaja baru terhalang ataupun dengan tak sengaja pun terhalang? Panjang perbahasan tentang pembunuhan.
Hakikatnya, apa jua jenis pembunuhan terhalang seseorang daripada mewarisi. Contoh, kita sebagai anak, kita sebagai hakim yang memutuskan perbicaraan ayah kita disabitkan, na'udzubillah, contoh, disabitkan sebagai pengedar dadah dan mandatori gantung sampai mati. Kita yang memutuskan. Salah tak kita? Tidak. Tetapi dengan sebab ini juga berlaku pembunuhan, kematian bapa tadi, kita termasuk dalam orang yang penyebab kepada kematian, terhalang daripada mewarisi pusaka. Dalam bab pusaka ni jangan bab main-main. Bila kata pembunuhan, apa jua jenis pembunuhan, sekalipun bukan kita sebagai hakim, saksi sahaja. Perbicaraan ayah kita disabitkan sebagai penagih dadah, pengedar dadah, mandatori gantung sampai mati. Kita sebagai saksi je, maka jatuh hukum ayah ni tadi, mandatori gantung sampai mati. Kita juga terhalang daripada mewarisi pusaka. Ilmu hisab matematik, confirm lah. Bab kira-kira ni, lebih-lebih lagi dalam bab GSTK, gandaan sepunya terkecil, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil asal masalah. Daripada 1/2, 1/4. Macam mana nak cari GSTK nya? 1/6, 1/8, macam mana nak kira nanti? Barulah dapat keseluruhannya. Yang ni dapat 2/32. Mana pula datang 32? Nanti kita akan sama-sama kaitkan, ada kaitannya matematik dengan faraid. Kemudian ilmu nasab, keturunan, seperti saudara seibu sebapa dan sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa. Yang ni juga nanti ada kaitannya dengan faraid, iaitu berkait tentang nasab, keturunan. Yang dikatakan waris 15 lelaki, 10 perempuan, itu siapa sahaja, berkait tentang nasab, keturunan. Seterusnya ilmu kedoktoran, seperti penentuan masa kematian, nanti kita akan kaitkan juga. Kemudian ilmu perundangan negara, seperti akta harta pusaka kecil, pembahagian 1955, akta 98. Dalam kitab ini sahabat saya masukkan wakil semasa yang berada di Malaysia. Ada dimasukkan tentang akta-akta itu, akta ini, pusaka kecil, urusan di Amanah Raya, Mahkamah Tinggi. Kalau dekat kitab-kitab fiqh Arab tak jumpa. Tak ada sebut tentang tabung haji, KWSP dalam buku ni ada. Sebab dikaitkan dengan keadaan semasa kita di Malaysia. Kemudian lain-lain bidang ilmu yang berkaitan, insya-Allah. Kelebihan dan peranan seterusnya kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, terguris hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asy. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. ونعوذ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.